Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh, dan kita sedang bincangkan berkenaan dengan kitab nikah dan sampai kepada firaqun nikah, perkara-perkara yang merungkaikan perkahwinan, perkara yang merungkaikan pernikahan atau perkahwinan. Mana kita sampai itu, kita bincangkan berkenaan dengan kita dah masuk berkenaan dengan lafaz talak tu ada dua. Satu dipanggil soreh, satu di kinayah. Yang soreh tu maksud dia yang nyata, lafaz dia seperti talak, firaq, sarah. Itu ikut bahasa Arab je lah. Tapi kalau dia kata yang mana lafaz ini tak perlu kepada niat. Kalau orang tu jatuhkan, lafazkan, maka dia automatik jatuh walaupun tanpa niat. Kalau ikut bahasa Melayu, cerai, talak, pisah ada dua. Pisah dia tak nyata. Ya, atau kalau ataupun pergi balik rumah mak kau dan sebagainya. Ayat-ayat macam tu perlu pada niat. Kalau dia kata cerai, talak, confirm. Dalam bahasa Melayu kita ni digunakan sebagai hanya untuk jatuhkan perpisahan. Maksud dia dengan lafaz tersebut, gurau pun sungguh, sungguh pun sungguh. Dia tak ada sebarang penarikan. Maksudnya orang berkenaan kena tanggungjawab di atas lafaz yang dilafazkan tadi. Dia ada tiga perkara. Nabi kata sungguh dia sungguh, gurau dia sungguh. Salasun, tiga perkara. Jidduhun najid, wahazluhun najid. Tiga perkara. Gurau dia sungguh, sungguh dia sungguh. Nikah, cerai, dan juga pembebasan hamba ataupun merujuk isteri. So tak ada gurau-gurau macam I tak sengaja, silap, tak ada. Jadi dengan sebab itu kita kata benda ni perlu kita ingat, dia tidak boleh dimain-mainkan. Dan kinayah pula lafaz yang tidak mungkin tak nyata dan berdasar kepada apa benda yang diniatkan oleh pelafaz tersebut. Kalau dilafazkan perkataan tersebut dan inginkan masuk talak, maka jatuhlah talak. Mungkin dia kata saya tak suka tengok awak, muka awak dah niat talak, jatuh. Ataupun bagi balik rumah mak awak, suruh balik, niat talak, jatuh. Kalau kerana kita bincang itu ada nas dalam sunnah Nabi SAW. Bila Ka'ab bin Malik, dia kata pada isteri, balik rumah mak kau, tapi dia tak niatkan talak, tak jadi talak. Sedangkan dalam masa yang sama, Nabi SAW lafazkan lafaz yang sama, ilhaqi bi ahlik, balik rumah keluarga kau, tapi pengertian dia adalah talak. Jadi maksud lafaz tadi berdasar kepada niat orang yang melafazkan. Dan kemudian pada minggu pada terakhir kita jumpa juga, saya terangkan berkenaan dengan tajuk talak bid'i dengan talak sunni. Ya. Kalau kita niat saja tapi tak sebut, kata kita marah hanya pasangan dulu kan, dan hati selagi tak lafaz tak ada benda lah. Okay, saya nak jual barang pada abang, tapi saya niat dah hati je. Tak jual, lagi tak jual tak dapat lah. Dia niat dah hati je, tak dapat lah. Dia pun dalam hati tak terkira. Okay? Tapi kalau dia kata dah lafaz dan niat tu, Allah tak nak tahu. Dah lafaz dan niat, Allah tak nak tahu apa yang Allah lafazkan, apa yang anda lafazkan, apa yang kita niatkan, Allah tak nak tahu. Tu jaga-jaga. So kenapa lelaki ni perlu jadi orang yang paling sabar, yang mudah cakap dan suka hati je, lafazkan. Dan kemudian kita ambil itu ada berkenaan dengan wanita dalam perceraian, dia terbagi pada dua. An-nisa'u fi talaq, dalam perceraian ada dua darban, dua jenis. Darbun fi talaqihinna sunnatun wa bid'atun. Satu kumpulan wanita yang pada perceraian mereka ni ada sunnah, ada bid'ah. Sunnah ni maksudnya yang dipandu, yang diajarkan oleh Allah Ta'ala cara perceraian dia, dan bid'ah yang Allah Ta'ala tak ajarkan. Wahunna, dan wanita yang mempunyai dua keadaan tadi adalah zawatul haidhi, mempunyai apa? Orang-orang wanita yang punya haid. Wanita-wanita punya haid. Fasunnatu, maka dari sisi sunnahnya, an yuqi'at talaqa fi tuhrin ghairu mujami'in fihi. Hendaklah mereka ni dijatuhkan talak pada mereka pada keadaan suci yang tak disentuh. Maksudnya bila lelaki tu nak ceraikan isteri dia, mesti isteri tu berada dalam satu tempoh suci yang dia tak sentuh bini dia tadi. Jatuhkan talak ketika itu, waktu yang tak sentuh tadi, itu dikira sebagai talak sunni. Adapun talak bid'i, bini tengah datang haid pun diceraikan, atau waktu bila pun diceraikan. Mana dia datang haid
Tengah datang haid, ujung haid dan sebagainya, dia jatuhkan cerai dia, maka itu adalah talak bid'i dipanggil. Wal bid'atu, dan bid'ah itu adalah an yuqi'at talaqa fil haid, dijatuhkan talak itu dalam keadaan haid. Au fi tuhrin jama'aha fihi, ataupun pada keadaan suci yang dia masih lagi sentuh isteri berkenaan. Kita baca itu hadis Nabi SAW. Dalla ala dzalika, kepada demikian, ma rawahul Bukhari, beriwayatkan Imam Bukhari, hadis nombor 4953, wa Muslim dan Muslim hadis nombor 1471. An Abdullah bin Amrin, Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu talaqa imra'atahu fi wa hiya haidun, bahawa dia telah menceraikan isteri dia dalam keadaan isteri dia haid. Ala ahdi Rasulillah SAW, pada zaman Rasulullah SAW. Fasa'ala Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, lalu telah bertanya Umar bin Khattab Rasulullah SAW an zalika, mengenai perkara berkenaan. Faqala, lalu baginda bersabda, faqala Rasulullah SAW, murhu, perintahkan dia, falyuraji'ha, dia rujuk balik isteri dia. Mana Nabi suruh rujuk balik. Mungkin ada orang kata bazir talak je. Tak bazir talak. Pasal Nabi perintahkan, ini arahan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah At-Talaq ayat pertama, ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, bila kau menceraikan isteri, wanita, fatalliquhunna li'iddatihin, ceraikan mereka ikut iddah mereka. Wa ahsul iddah, dan kiralah iddah berkenaan. Jadi itu Nabi kata pada Ibnu Umar, Nabi pesan pada Umar, kata murhu, perintahkan dia, falyuraji'ha, dia rujuk balik isteri dia. Thumma, kemudian liyumsikha, dia pegang isteri dia, mana jangan ceraikan, hatta tathur, sehingga bersih. Thumma tahid, kemudian datang haid balik, fatathur, kemudian bini dia bersih semula. Okey, dia kata thumma tathur, thumma, kemudian insya'a, kalau dia nak, amsaka ba'du, dia tahan terus isteri dia, pegang sampai selepas tu. Wa in sya'a, kalau dia nak, talaqa qabla an yamassa, dia, kalau dia nak, dia boleh ceraikan, tapi sebelum dia sentuh isteri dia. Fatilkal iddatul lati amarallahu an tutallaqa alahan nisa, dia, maka itulah iddah yang diperintahkan Allah Ta'ala agar diceraikan mengikutnya apa, golongan wanita. Kalau dia kata semua orang ikut kaedah ini, tak ada siapa tercerai silap cerai. Tahu? Tersilap cerai. Dan tak masuk garam dalam kuah sup ke, kan tak ada kari, atau masak lemak tak lemak. Atau masak kari tak rasa kari. Betul marah sangat, cerai. Kadang-kadang bergaduh kes apa? Kes suami isteri, mungkin dengan ipar ke, dengan mertua ke dan sebagainya. Lalu marah, lafazkan cerai. Sedangkan ikut Islam, nak ceraikan, tunggu bulan depan. Bulan ni sentuh lagi tak? Sentuh lagi, tunggu jap. Mana tak ada siapa akan tersilap. Ada marah-marah ke depan, dia tak boleh ceraikan melainkan dengan cara yang apa? Islam ajarkan. Nak cerai, kena tunggu waktu bersih yang tidak disentuh, barulah boleh ceraikan. Bukan ceraikan ikut suka hati dia. Ya. Yang rujuk balik tu kena, kalau kena pergi pejabat agama. Tak ada. Actually benda tu lafaz mereka berdua je, memadai. Macam mana perceraian dia itu sebenarnya ikutkan kalau seorang bapa nikahkan anak dia, sah dah pernikahan tadi, tak perlu datang apa orang kata Jabatan Agama Islam pun. Cuma kalau buat benda tanpa perintah Jabatan Agama Islam, dia ada denda lah. Berapa denda? Saya tak ingat. Ada denda. Kalau bapa datang kata pada orang tu, dia kata aku nikahkan kau dengan anak aku, dan orang tu kata saya terima, jatuh terlaksana dengan saksi yang ada, jatuh. Nikah tu selesai. Cuma masalah sekali ni, bila nak pastikan dapat anak, dapat surat beranak dan sebagainya, itu tajuk lain pula lah. Itu tajuk lain. Tapi kan kata untuk valid dalam Islam, valid dah. Mana perempuan tadi tu, anak pada orang berkenaan, dah sah dengan orang yang berikutnya. Mana jadi menantu dah, jadi betul dah jadi anak. Jadi suami isteri. Dengan hanya lafaz daripada wali. Kalau benda ni diimplementkan, saya rasa banyak kes cerai boleh Dipertikaikan lah tu. Ya. kan? Memang dipertikaikan. Orang cerai, dia marah ada keadaan. Tak, suruh rujuk balik. Kalau mahkamah, Itu masalah dia. Orang tu belajar tak mau. Itu masalah dia. Ni cerita dia. Bila kita belajar, kita tahu. Sebenarnya simple. Maksud dia, ini antara cara paling baik untuk menghalang seseorang tu menceraikan dengan suka hati. Dan bahkan bila nak cerai, marah-marah sangat. Kalau dia lafazkan, then strike one. Tapi kena rujuk balik. Sudah strike tu dah. Faham tak? Dia pegang kan, tunggu. Okey, lepas dah pegang, haid, suci, haid, suci balik. Ketika tu cerai-cerai lah. Tapi lepas tu mungkin dah tak jadi. Dah cool dah. Itu cerita dia. Ya, saya. Baik perkahwinan boleh diselamatkan kalau orang belajar dengan betul. Lau kanu ya'lamun. Lau kanu ya'lamun. Kalaulah mereka mengetahui.
Kalau mereka tahu lama, banyak selesai masalah. Tapi kerana benda tak diimplement, maka masalah. Yang lain contoh macam iddah, kita bincangkan nanti insya-Allah. Di mana wanita tadi dalam iddah tak boleh keluar daripada rumah suami yang menceraikan dia. Sehinggalah selesai dia punya iddah, barulah dia balik ke rumah asal mak dia dan sebagainya. Kecuali cerai yang ketiga. Talak yang ketiga barulah timbul tajuk dia tak boleh tinggal dengan suami itu lagi. Pasal tak ada rujuk dah. Adapun dalam tempoh iddah boleh rujuk, maka rumah tempat dia tinggal kalau bukan suami itu pukul dia. Kalau suami itu pukul, larilah. Kan? Kalau suami itu bukan pukul dia, maka dia kena apa? Tunggu tidak boleh keluar. Tunggu tidak boleh keluar. Dia kena tunggu di situ. Bukan dia lepak lari lah pergi pasar raya, Sogor dan sebagainya. Kan? Sogor pun dah habis sale Habis dah sale. Sebenarnya. Okey. Orang kita masalah. Sogor sale ke semua nak pergi pada Jabatan Dr. Rahman. Tak tahu kenapa. Baik. Jadi Nabi kata, masa dia tadi Nabi kata, biqaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nabi, hai nabi, idza talaqtumun nisa, bila kamu menceraikan golongan wanita, fatalliquhunna, ceraikanlah mereka li'iddatihim, ikut iddah mereka. Surat At-Talaq ayat pertama. Liistiqbali iddatihinna, bagi mereka menyambut iddah mereka. Li'annaha, kerana mereka fi hadhil hala, dalam keadaan ini, tabtadi'u iddataha min hina talaqiha, mana akan bermula cerai dia, di iddah dia dengan apa? Haid ketika talak dia. Bila dia ceraikan dalam bersih yang tak disentuh, cerai je, maka datang haid, satu. Dia kan tengah-tengah haid kan dia kena satu lagi. Maksud dia kira start dengan cerai je. Dalam bersih tak sentuh tadi, datang je haid, satu. Haid kedua, dua. Haid ketiga, habis. Assalamualaikum. Kalau dia kena cerai dengan haid, masa perempuan tu kena duduk lama sikit. Betul tak? Haid tak kira lagi. Ini tak kira lagi. Dia bersih, haid satu lagi. Satu. Haid kedua, mana 4 kali haid, tunggu dengan lelaki yang sama. Kalau menyampah sungguh lah. Kan? Kalau tak boleh lepas lah. Tapi dia kata, kalau dia kata apa? Ketika tempoh tadi, memanjangkan tempoh berkenaan. Bikhilaf, dia bercanggahan, malau tulliqat fil haid. Bercanggahan di mana? Jika dia ditalak wanita berkenaan dalam haid. Dia kata, fa'innaha, kerana sesungguhnya dia, la tabtadi'u hatta yang qati'u haidiha. Dia takkan mula masuk iddah melainkan setelah selesai haid dia. So tak kira lagi. Okey. Wa idza talaqa ba'dal masi, dan jika dia ceraikan setelah sentuh perempuan berkenaan, ai jima', maksud dia setubuhi wanita tersebut, faqad takunu hamilan, barangkali wanita itu akan hamil. Wa huwa la yarghabu bi tatliqil hamil, dan lelaki itu mungkin takkan ceraikan bini yang hamil. Fa yakun min dzalika fi dzalika an-nadam, maka akan berlaku daripada perkara berkenaan penyesalan. So dengan sebab itu kita kata talak bagi orang wanita yang masih ada haid dalam perceraian dia dikira bid'i atau sunni. Bid'i adalah keadaan di mana orang tercerai dalam haid. Sunni ikut arahan Nabi SAW adalah dengan cara dalam keadaan bersih yang tidak disentuh, bukan dalam keadaan haid. Okey. Jadi tadi tu Ibnu Umar disuruh Rasulullah SAW rujuk isteri balik. Rujuk. Terus bincanglah berkenaan masalah dah strike 1 ke strike 2. Kan? Dah ini rugilah pula talaknya. Apa ruginya pula? Kan memang nak cerai pun kan? Atau cerai. Tapi ceraikan dia pada tempoh yang betul. Masa Nabi panggil, rujuk balik, kemudian tunggu sampai dia bersih, kemudian haid, kemudian bersih. Bersihkan gitu, cerailah sangat kalau nak. Kalau dengan pregnant jatuh. Dengan pregnant jatuh. Cerai itu jatuh. Dalam keadaan haid tadi pun jatuh. Tempoh lama lah sikit. Kalau orang tu dalam pregnant tadi 9 bulan lah. Tunggu iddah dia. Kan? Kalau orang kata diceraikan awal lagi daripada tu pun sama juga, dia pregnant je, kena cerai pregnant. Tunggu sampai beranak lah. Tak boleh kahwin dengan siapa pun. Ini pasal perempuan yang mengandung, sehingga mereka letak gugur pula. Mereka keluarkan kandungan. Gugur kandungan masalah juga. Haram Jadi maksud dia lepaskan kandungan dia, mana dia beranak, barulah timbulnya dia punya iddah selesai. Kalau wanita yang kematian suami 4 bulan 10 hari. Itu ada yang lain. Okay, jadi wanita yang pertama ni ada golongan yang ada haid, maka mereka ada keadaan talak dia mereka ni sunni, talak dia bid'i. Yang bid'i tadi jangan buat. Nabi marah. Nabi SAW memang marah sungguh pasal bila Ibnu Umar buat benda berkenaan, Nabi suruh Umar suruh anak dia rujuk balik. Menunjukkan benda berkenaan adalah serius, bukan benda main-main. Tapi orang kita zaman kita tak kisah kan, haid ke tak haid ke, baru tidur kejap lagi. Baru sebelah tadi, selepas tadi tidur dengan isteri dia, boleh cerai terus. Ada masalah yang tak boleh. Dan Islam tak ni. Itu sebab kenapa kita lihat kalau anda kata benda ni aplikasi macam apa kata, memang dia akan menyelesaikan banyak masalah lah.
masalah gaduh kes parking tak betul ke, kan, masalah sampah jatuh tengah rumah ke, atau pak mertua kutuk-kutuk ke dan sebagainya, kan. Nak cerai bukan sekarang, tunggu bulan depan. Kan, bulan depan baru tahu baru boleh nak cerai ke tidak. Maksud dia dalam keadaan bersih yang tak sentuh, bukan dalam keadaan bersih yang disentuh. Jelas? Okey, baik. Rujuk tu maknanya dia lepas nikah balik. Tak, seorang lelaki tu kata rujuk pada isteri dia, dia kata raja'tuki, aku rujuk engkau, dah habis cerita. Tak payah saksi, saya rujuk awak, habis. Dia kata macam tu je, lepas. Mana ada orang kata macam, tapi kalau perempuan tak nak pun jatuh juga. Dia tak ada macam, ada orang kata ada idea, saya tahu mazhab mana. Setahu saya, setakat dalam Al-Quran Karim yang datang, dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala nyatakan, Allah Ta'ala sebut, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna in aradu islaha, dan suami-suami mereka lebih layak untuk dapatkan mereka semula. Mana actually bila Allah Ta'ala sebut tentang perkara tersebut, tentang tajuk tu, Kejap. Ahaqqu. Okey, surah Al-Baqarah ayat 228. Al-Baqarah 228. Depan tunjukkan. Al-Baqarah 228. Dan yang berkenaan Allah nyatakan wal mutallaqat tarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan wanita-wanita yang 28 lah lajunya. Okey. Wanita-wanita diceraikan, mutallaqat, wanita-wanita diceraikan, ya tarabbasna, mereka menahan atau menanti dengan diri mereka ni, tak boleh kahwin dengan orang lain dan sebagainya. Salasata quru, 3 kali quru. Ada percanggahan, qur'un tu tadi apa? Qur'un tadi bersih atau suci. Ada mazhab kata qur'un tu bersih, ada kata tajuk dia suci. Percanggahan tak ada masalah. Yang pentingnya adalah itu adalah tempoh yang perlu diperhatikan oleh wanita dalam dia punya dia punya tempoh tadi. Okey. Dia apa? Wala yahilu lahunna, dan tak halal untuk mereka an yaktumna, untuk menyembunyikan ma khalaqallahu fi arhamihinna, apa yang telah ciptakan dalam rahim-rahim mereka. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, jika mereka beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Okey, ayat ni, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha, dan suami-suami mereka lebih layak, lebih berhak untuk mengembalikan mereka semula, fi dzalika, dalam keadaan berkenaan, in aradu islaha, jika mereka inginkan apa? Pembaikan. Mana dan walahunna, dan untuk mereka mislu ladzi alaihin nabil ma'ruf, mana ada hak untuk mereka dapat sebagaimana yang kena ke atas mereka dengan baik. Oleh rijal yang alaihin darajah, dan ke atas lelaki, dan untuk lelaki ke atas mereka ada satu darjat kelebihan. Untuk lelaki pegang talak, okay, dan lelaki kena ditaati. Wallahu azizun hakim, Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. So ayat ni lah yang memberikan tajuk berkenaan dengan rujuk. Lelaki itu pegang, dia kata pada isteri dia, rujuk balik, aku rujuk engkau, habis. Walaupun wanita tak nak pun jadi ya. Okay? Jadi juga. So kalau wanita tadi nakkan tolak suami dia, dia kenalah apa, bawa kes ke mahkamah, mengatakan bahawa suami dia menyeksa dia sebagainya, maka dengan sebab itu boleh dijatuhkan fasakh. Kalau suami tak nak ceraikan juga. Faham Itu konsep yang lain. Okey. Jadi okey, ni yang sunni bid'i ni dah tahu jelas Mana wanita-wanita yang perceraian mereka ni bagi pada dua, sunni atau bid'i. Okey, ada pula golongan lain. Baik. Wa darbun, sambungan wa darbun mushaf berikutnya. Mushaf 174. Wa darbun, dan satu kumpulan lagi. Laisa fi talaqihinna, tiada dalam penceraian mereka ni sunnatun wala bid'atun, tak ada sunnah, tak ada bid'ah. Bila diceraikan wanita-wanita yang satu kumpulan lagi ni, tak ada sunnah, tak ada bid'ah. Maksud dia sama je, diceraikan bila masa tak ada masalah. Wa hunna, dan mereka arba'un, ada 4 kumpulan. Pertama, as-saghiratu, wanita yang kecil, mana umur dia kecil, tak datang haid lagi, tidak datang haid lagi. As-saghiratu wal aisatu, dan wanita-wanita yang aisah. Aisah tu maksud dia yang telah putus haid, atau ikut bahasa Inggeris dia menopause. Jadi tak ada lagi haid, pun sama juga. Wal hamilu, dan wanita yang hamil.
Kalau wanita hamil pun sama lah, dia ceraikan bila pun tak kisah. Dia memang tempoh dia sampai habis dia beranak. Kalau suami dia ceraikan dia, lepas tu besok dia beranak, besok tu lepas lah. Suami dia ceraikan hari ni, lepas tu besok dia beranak, tak ada iddah, habis. Iddah dia habis lah. Iddah dia sampai dia melahirkan anak dia. Kalau lahirkan anak dia, dan selesai masalah. Dan yang terakhir, wal mukhtali'atu allati lam yadkhul biha. Dan wanita yang diceraikan, yang tidak lagi apa? Tidak lagi atau belum lagi apa? Disentuh atau dimasuki oleh suami dia. Mana wanita ini pun sama, tidak ada masalah. Mana baru akan nikah terus ceraikan. Tak ada sunni, tak ada bid'ah. Tak kena tunggu sampai dia bersih dahulu baru sekian, tak ada. Saya tak sentuh lagi kan. Mana dalam keadaan berkenaan boleh, tak mengapa. Dan bahkan macam jadi kisah berapa jam itu budak tu? Dia cerai bini dia 3 jam okey, tak ada masalah. Tak ada sunni, tak ada bid'ah. Kalau kita cerai bini dalam haid, itu adalah tolak bid'ah. Kalau yang hamil tu maksudnya bukanlah lepas dia melahirkan anak tu, lepas tu tak payah tunggu lagi 3 haid dia lah. Dia beranak je, habis masalah. 12 bulan lagi. Tak. Okey. Tak. Okey, sekejap. Tengok ayat ni. Okey, kenapa dia kata itu? At-talaq. Kerana surah At-talaq ayat yang kejap. La ilaha illallah syarikah. Lajak. Okey. Okey. Dia dalam surah Talaq ada sikit sebut, tapi yang dia ambil kat sini sekejap Okey, dalam surah Talaq ayat yang keempat. Dia pasal ayat berkenaan, dia sebenarnya bagi masalah iddah. Iddah tu apa lama. Tapi kat sini disebutkan bahawa wanita-wanita yang tak ada haid ni, iddah mereka tidak berdasar pada haid. Maka sebab itu apa disebut dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat keempat, Allah nyatakan wallahi dan wanita-wanita yang ya'isnal mahid, yang telah putus ataupun berhenti daripada haid, min nisaikum, daripada isteri-isteri kamu, ini retab betul. Kalau kamu rasa ragu-ragu, tak tahu berapa dan sebagainya, jika tidak datang tidak haid dia, fa'iddatuhunna salasatu ashhurin, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Wallahi lam yahid, dan juga begitu juga wanita-wanita yang tidak ada haid pun sama juga, dia punya iddah dia tadi hanya 3 bulan. Wa ulatil ahmal, dan wanita-wanita yang mempunyai kandungan, ajaluhunna, tempoh mereka, an yadhna hamlahun, bahawa mereka melepaskan kandungan mereka, maka itulah iddah mereka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Bersiapa bertakwa Taala, Allah jadikan daripada urusannya kemudahan. Dan dalam ayat lain sekejap min iddatin. Okey, surah Ahzab. Surah Ahzab ayat yang ke-49. Ayat Ahzab 49 Okey, dalam surah Ahzab 49 Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan tajuk wanita yang diceraikan sebelum daripada disentuh. Okey, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim 49. Okey, Allah Ta'ala nyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman,
nakahtumul mu'minat, bila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, thumma talaqtumuhunna, kerana kamu menceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu sentuh mereka. Kamu cerai mereka sebelum sentuh mereka, fama lakum alaihin min iddatin ta'taddunha, maka tiada untuk kamu ke atas mereka, ke atas isteri tadi, min iddatin sebarang iddah, ta'taddunaha, untuk kamu apa? Perkirakan dengannya, atau iddah untuk kamu iddahkan dengannya. Wa mati'uhunna wasrihunna sarahan jamila, maka berilah bahabuan daripada mereka, itu mahar yang dapat mereka, dan lepaskan mereka dengan lepas yang baik. Tapi yang kena fahamkan, tidak ada iddah ke atas mereka. Dan sebab itu wanita yang tak ada iddah tadi, ini tak ada iddah langsung lah, tapi yang awal tadi, yang tak ada haid, dia dengan 3 bulan. Jadi kumpulan wanita-wanita ini tidak dikira sebagai orang-orang yang ada nikah bid'i, talak bid'i atau sunni. Talak mereka sama saja keadaan ketika mana haid, berada haid, tak timbul tajuk. Dan kemudian yang satu lagi, kerana apa? Kerana tidak ada iddah langsung ke atas mereka. Okay, jelas? So ayat Quran surah At-Talaq keempat dan surah Al-Ahzab 49. Itu reference bagi tajuk yang kita bawa baca tadi. Baik, fasal. Wa yamlikul hurru thalatha tatliqat, dan memiliki seorang yang merdeka, orang yang merdeka bukannya hamba, thalatha tatliqat, 3 kali talak, 3 kali perceraian. Jadi orang tu dia letak 3 kali perceraian. Mana 2 kali perceraian yang boleh dirujuk, 1 kali tadi tak boleh dirujuk balik dah. Okey. Wal abdu tatliqatain. Okey, baik. Yang 3 talak untuk yang orang-orang yang merdeka tadi adalah, tengok nanti bawah, liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala dalam surah At-Talaq, dan surah Al-Baqarah ayat 22 9, Allah Ta'ala nyatakan at-talaqu marratan. Talak itu adalah 2 kali saja. Maksudnya yang boleh rujuk hanya 2 kali saja. Fa imsakun, maka lepas daripada itu, kalau berlaku juga talak, okey, kalau lepas daripada itu, maka pegang elok-elok, ataupun tasrihum bi ihsan, lepaskan dengan baik. Maksudnya dia lepaskan terus, tak payah dibini langsung dah. 3 kali talak, tak boleh kembali pada suami yang pertama, sehinggalah wanita tadi kahwin dengan seorang lelaki lain, diceraikan, barulah dikahwin pula dengan lelaki yang pertama sekali lagi, baru boleh. Jika tidak, tak boleh. Maka dia telah dijadikan haram selama-lamanya ke atas lelaki berkenaan, melainkan dia kahwin dengan perempuan lelaki lain, barulah dia kahwin pula dengan lelaki yang sama tadi. Mana? A, B. Perempuan tu kahwin dengan A, kena cerai talak sampai 3 kali, dia takkan boleh balik pada A balik, melainkan lepas kahwin dengan B, ada persetubuhan dengan B, kemudian B ceraikan dia, boleh A boleh kahwin balik. Kaedah dia macam tu. Maksudnya Allah Ta'ala berikan sebagai apa? Garis panduan supaya tidak berlaku manusia ini mempermainkan talak. Kan talak berkali pun tak apa, asalkan rasa cinta patah balik, tak ada. Kalau dia kata orang tu dah strike 3 dan wanita tak kahwin dengan orang lain, maka dengan bangganya jangan balik. Perempuan tu kena kahwin dengan orang lain, barulah timbul tajuk boleh kahwin dengan dia balik semula. Tu jadi apa? Cina buta. Melayu pekak pun dia tak? Kan? Baik. Wa qauluhu ba'da zalika, dan juga benda tu balik pada firman Allah Ta'ala lepas tu, fa in talaqaha, surah Al-Baqarah 230. Kalau dia cerai juga wanita tu lepas daripada 2 kali cerai 2 kali kan, dia cerai pula sekali lagi. Fa in talaqaha, kalau diceraikan juga wanita berkenaan, fala tahilu lahu min ba'du, maka tak boleh halal, tidak halal wanita berkenaan untuknya, min ba'du, sudah itu, hatta tankiha zaujan ghairah, sehingga wanita tadi kahwin dengan lelaki yang lain, barulah halal balik untuk dia kahwin dengan lelaki berkenaan, lelaki suami pertama tadi. Jadi dalam 2 ayat tadi, 229, 230, menjelaskan berkenaan dengan talak itu hanya 2 kali saja yang boleh rujuk. Sekali itu dah habis, tak boleh rujuk balik. Tapi keseluruhannya orang tu ada 3 kali perceraian dengan isteri dia. Ini kita kata strike 3 tu tak boleh rujuk balik. Ya. Second round dia kahwin, 3 kali talak boleh. Boleh juga. Tapi tak usah buat lah, tak suruh macam tu. Cakap dengan orang, ada kerja lain. Kan? Mana tahu, kan? Betul juga ada orang gila ni tu tak? Lepas dia cerai, lepas tu sayang balik. Ada orang apa? Dia tak ada depan mata. Melayu kita panggil apa? Bau-bau apa? Wangi tak ada depan mata tu, Allah rindulah. Depan mata, buat tahi. Dia menyampah gila dengan orang tu. Tu masalah juga. Tak ada depan mata, cari. Bila ada depan mata, nyampah. Tak tahu kenapa. Ada orang ingat benda tu kena guna-guna. Tak, bukan guna-guna. Kau perangai tak senonoh. Tu yang tak jadikan macam tu. Kan? Bukan guna-guna. Ni sibuk semua salahkan hantu. Yang kita tak pernah reti. Semuanya hantu salah. Kita tak betul pun tak tengok juga kan. Jadi secara tak langsung, memang sebenarnya benda tadi Allah Ta'ala jadikan. Sayang kita, benci kita, Allah Ta'ala kawal. So kalau siapa nak akan kekal kehidupan keluarga dia sebagainya, minta kepada Allah Ta'ala.
Kan? Kalau nakkan hati dia tenang tengok isteri dia. Kadang-kadang semua ada manusia perfect. Suami pun bukan semua perfect. Macam tu perangai kan. Tidur terbongkang, perut buncit, macam-macam benda ada. Kan? Tapi kadang-kadang bini tu sayang juga. Sayang tak sayang tadi Allah Ta'ala yang aturkan. Sebenarnya. Sebab kenapa manusia ni kalau nak kekal suami isteri dan sebagainya, tak payahlah buat petu-petu kemukan. Masak selawat Nabi ke tak payah. Kan? Masak selawat ludah-ludah sikit. Tak payah. Tu sawat senonoh macam tu kan. Masak-masak elok. Ada pula beli ludah dalam tu. Kan? Jadi maksud dia nakkan suami sayang sebagainya, minta pada Allah Ta'ala. Yang suami macam tu juga, nak isteri sayang, minta pada Allah Ta'ala. Pasal yang mengawal hati manusia adalah Allah Ta'ala, bukannya manusia, bukannya orang lain. Bukan doa kita kepada Allah Ta'ala memberikan peranan besar. Jadi benci ke sayang kan, yang buat perangai tak senonoh apa, cerai 3 kali, tu rujuk balik, tu cerai balik, itu mengarut lah. Dan bermasa. Dan banyak lagi benda lain nak buat. Belanja kahwin bukan murah sekarang ni, makin mahal. Murah ke kan? Masuk kes dan sebagainya. Jadi asas dia memang kita kata cerai tadi, cerai kali pertama boleh rujuk balik, cerai kali kedua boleh rujuk balik, ketiga tak boleh rujuk dah. Sehinggalah kahwin perempuan tu kahwin dengan orang lain, bersubuh dengan orang tu, barulah ceraikan, baru boleh kahwin balik dengan suami pertama, start balik, kosong balik semula. Ustaz, Ida boleh berlafaz tu Ustaz Ida. Ikut cara ini. Tapi buat puasa dari mahkamah tu, mahkamah kan lambat dah jatuh. Tak, dia actually apa yang kita, pada diri kita, bukannya mahkamah punya. Mahkamah punya tak ni. Tapi kadang-kadang kena tengok juga keadaan. Yang mahkamah tu punya, kadang-kadang perlu validity. Valid ke tidak apa yang dilafazkan oleh lelaki tadi. Mungkin maksud dia bukan, kan bila bini kata habis suami aku diceraikan, bini dah kira dah edah. Bini dah kira edah, lelaki tu kata aku tak suka tengok kau keluar sekarang. Bini teringatkan suami dia cerai. So bini tu kira sendiri, tak boleh juga. Jadi kena confirmkan apa maksud lelaki tadi. Tapi nak tanya sendiri tak berani. So panggil mahkamah. Bila dalam mahkamah diterangkan bahawa tak maksud cerai lagi. Dan tak jatuh lagi lah. Kadang dia kata memang jatuh dengan lafaz yang soreh, nyata, cerai, talak dan sebagainya, ataupun I divorce you, bahasa Inggeris dia, kan. Lafaz itu bini tu start kira terus. Sampai pening kepala. Confirm kena. Tapi kalau dia kata lafaz lain, macam engkau balik rumah mak kau sekarang, aku tak nak muka kau, kau jangan terjek kaki dalam rumah aku, and so on. Benda tu perlu clarification. Apa maksud dilafazkan? So normally mahkamah akan panggil, tanya. So bila sampai kat mahkamah baru dapat tahu niat dia, dan baru jatuh. Tu sebab kenapa clarification mahkamah penting juga bagi keadaan-keadaan tertentu. Maka kalau mahkamah clarify, di situ dah jadi, baru start dari situ hari berkenaan. Tengah kata belum lagi jadi, so tak tahu. Faham tak? Minta dia duduk mana Ustaz? Minta tak, dia tetap balik ke rumah. Dalam edah kena duduk kat rumah lelaki berkenaan, kecuali talak yang ketiga. Accept talak yang ketiga, baru dia kena balik rumah bapak dia. Kalau dia talak pertama, talak kedua, dia kena duduk dalam rumah suami tu, bukan mengarayau, lepak pergi sini, pergi sana dan sebagainya. Duduk dalam rumah tu, tapi mahkamah ambil masa lebih pada 3 bulan. Okey, lepas dia, kalau dia kata mahkamah masa 3 bulan, dia tahu lafaz itu soreh, lafaz yang nyata. Lepas 3 kali suci, keluarlah. Terus tu duduk lepak lagi. Bila mahkamah cakap dah sah cerai, tak ada edah. Tak ada edah dah. Tak ada edah dah, pasal dia start dari situ. Itu maksud saya kata masalah lafaz tadi. Lafaz tu nyata ke ataupun tak nyata. Kalau nyata, start lafaz jatuh. Walaupun mahkamah tak nampak pun, jatuh. Suami tu tak ada macam, oh pocok, tarik balik. Tak ada. Kan? Sudut balik. Tak boleh. Tak aci. Faham tak? Dia tak ada macam, oh pocok, tweet. Cok. Tak ada. Faham tak? Dia jatuh. Tu sebab kenapa jangan main benda ni. Sungguh dia sungguh, gurau dia sungguh. Sebab kenapa macam cakap tadi, mahkamah punya clarification kalau benda tu ada kekeliruan, dan boleh dikira start daripada perintah mahkamah. Tapi kalau dia kata memang nyata suami tu lafazkan lafaz apa, jatuh, start dia jatuh lah. Tak boleh pening kepala. Jatuh terus. Start counting. Jangan keluar rumah pula. Kalau kecuali lelaki tu halau. Kau jangan masuk rumah ni. Jangan belah. Bawa diri kan. Bawa beg pergi ke stesen bas Bas Tengkelang sebagainya kan. Naik bas balik kan. Atau pulang lah. Tapi yang pentingnya kalau tak kena halau, lepak. Mesti lepak kat situ. Dan bahkan atas lelaki, Allah Ta'ala perintahkan dalam surah At-Talaq, askinuhunna min haisakantum min wujudikum. Kamu kenalah kamu bagi mereka tinggal di mana kamu tinggal, daripada kemampuan kamu. Mana Allah Ta'ala suruh bagi tinggal dalam rumah, bukan halau mereka balik rumah mertua. Ini tak ada fatwa lain. Dia jangan ada keluar ayat macam itu, oh kau tahu Quran kau je. Quran kau kata. Mana Quran kau kata? Quran kita kata. Quran kau je kata kan.
Ini tentang ustaz dia kata, kau tahu orang Melayu kita balik rumah. Orang Melayu punya bukan ikut syarak macam tu, bukan macam tu cara dia. Tinggal di situ dulu. Lepas edah bawa lah balik sangat. Orang kita ni tak ada apa bawa lari, kan? Tengah-tengah malam hantar adik-beradik, kau jangan ni. Oh boleh. Kan tak boleh, janganlah macam tu. Kan? Kalau dia kata ada macam tu bagi tahu saya. Yang dia paksa dia nak keluar, kita tunggu depan tu, kita pukul lah siapa yang datang ambil. Ngagut betul dia ambil anak orang. Kenapa? Bini orang tu masih lagi bini dia. Bini perempuan tu tak halal kahwin dengan siapa pun. Mesti dia sehingga habis edah baru dah timbul tajuk berkenaan dengan dia boleh kahwin dengan siapa dan sebagainya. Boleh keluar dari tempat berkenaan. Selagi tak tu masih lagi suruh dalam tu, rumah yang sama. Nak tidur seorang bawah katil ke, atas katil ke, seorang tidur dekat ruang tamu ke, atau pulang terlantak kan. Yang pentingnya rumah yang sama, tempat yang sama. Tu Allah Ta'ala berikan peluang untuk orang tu 3 bulan, 3 kali suci. Fikir balik sekali lagi apa yang kamu buat. 3 bulan. Kadang-kadang boleh jadi balik sayang, tapi kadang manusia ni itulah cerita dia, tak ikut syariat, atau perceraian tu makin banyak. Dan bercerai tadi tak ada peluang dah nak baik dah. Semua yang ikut kepala masing-masing. Ikut Islam kan macam tu. Mana anda wanita tadi, dia cerai dengan suami dia ke, duduk dalam berkenaan. Kecuali suami tu mudaratkan. Kan duduk dekat sepak ke, dia ambil kayu baling ke, lari lah keluar, terus keluar, terus duduk dalam. Itu atas dasar mudaratkan. Kalau tak ada pemudaratan, perceraian itu berlaku sebab apa? Salah faham ataupun tak puas hati. Tak puas hati. Contoh macam pak mentua datang rumah, tekak-tekak sikit kan, ataupun parti politik ke, pak mentua suruh Kompas, ini suruh UMNO ke, tak pulang. Ni jadi kes tau. Kena ingat, kalau dia kata nak bercerai, ikut kaedah tadi. Pertama, yang lelaki nak ceraikan isteri dia, tunggu dalam keadaan bersih yang tak sentuh. Yang perempuan pula lepas kena cerai, jangan lari. Tunggu dalam rumah tu lagi sehingga selesai edah. Jangan memandai-mandai nak keluar-keluar. Dan tunggu situ. Makan, pakai, lelaki tadi kena sediakan. Macam katakanlah kebetulan hari raya, dan beli baju baru. Beli baju, dah cerai ni, tengah edah ni, nak tunggu pisah je. Tapi masuk bulan raya kan, Ramadan, kemudian Syawal, baju raya. Pasal apa kita pakai, dia kena pakai, beli. Nak cerai dah ni, tak kisah, kena beli juga. Pasal dalam tempoh berkenaan, makan dia, pakai dia, tempat tinggal dia, suami tadi kena jaga. Si pencerai tadi kena jaga lagi. Tahu? Suami menceraikan tu masih lagi jaga. Di bawah tanggungan dia. Bukannya main lepas macam tu je, hantar balik rumah, ni ambil tiket kapal terbang, balik. Itu mengangguk sangat, tak senonoh. Dan Islam tak ajar macam tu. Sebab kenapa kadar Islam ni, memang keadaan Islam ni yang paling cantik, paling elok. Mana susunan tadi tu ada sebab kenapa Allah Ta'ala letakkan. Kalau kita baca balik, kita faham, ini kehendak Allah Ta'ala. Baik. Rawah Abu Daud. Kita menunjukkan Abu Daud. Kita menunjukkan Imam Abu Daud. Hadis nombor 2195. An Ibn Abbasin, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata Ibn Abbas, dibaca Al-Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan wanita-wanita yang diceraikan menanti dengan diri mereka, mentahan diri mereka, jangan kahwin dengan apa, jangan berhias sebagainya, thalathata quru, 3 kali haid atau suci. Saya kata 2 kali haid atau suci, ataupun tempoh suci tu. Wala yahillu lahunna, dan tidak halal untuk mereka an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, tidak halal untuk mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah Ta'ala dalam rahim-rahim mereka. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, jika mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka ahaqqu biraddihinna, lebih berhak untuk mengembalikan mereka semula. Fi dalika, dalam perkara berkenaan, in aradu islaha, jika mereka inginkan perdamaian. Surah Al-Baqarah 228. Qala, berkata Ibn Abbas, wa dalika, dan itu, anna rajula, bahawa seorang lelaki, kana, dahulunya, idza talaqa imra'atahu, apabila dia menceraikan isteri dia, fahuwa ahqqu bi raj'atiha, dia paling layak untuk apa? Inilah paling layak untuk merujuknya semula. Wa in talaqaha salasan, dan jika dia ceraikan isteri dia 3 kali, maka di sini timbullah fanasakha dzalika, dinasahkan hukum berkenaan. Wa qala, dan Allah berfirman, wat talaqu marratan, at-talaqu marratan, cerai itu 2 kali je. Dan kalau tidak, berkali-kali orang tu nak buat cerai, rujuk, cerai, rujuk. Tiba datang ayat 229, at-talaqu marratan, cerai yang boleh rujuk tu hanya 2 kali saja. Kalau dia kata cerai lepas tu, maka tak halal untuk lelaki berkenaan wanita tersebut sehinggalah dia kahwin dengan orang lain. Selagi lelaki fikir 2 kali jugalah nak cerai bini kali ketiga.
Jika tidak, dia tak kisah lantakkan kan. Takut orang peluk bini dia. Okey. Wal quru' adalah jam'u qur'in. Jam' qur'in wa huwa al-muddah bainal haidain. Dia adalah tempoh di antara dua haid. Suci lah. Mana suci? Kalau dia kata ikut dalam dalam mazhab Hanafi, dia kira haid itu. Yang 7 hari itu kan. Itulah 1 kali bersih, 2 kali bersih, 3 kali 1 kali suci. Mana inilah 1 kali haid, 2 kali haid, 3 kali haid. Yang dalam mazhab Syafi'i 1 kali bersih, 2 kali bersih, 3 kali bersih. 3 kali bersih dalam keadaan tu itu dikira sebagai. Jadi bila wanita tu diceraikan dalam keadaan dia bersih, ya, yang dia tak disentuh oleh suami dia, cerai saja kira satu dah, 1 kali haid. Kemudian dia haid bersih pula 2. Dan dia haid dia bersih pula 3. Dia haid sekali lagi habis dah. Dia haid lagi habis. Ada kata haid je, ada kata bukan haid dia. Dia haid, dia bersih je. Maka wanita tu telah bebas daripada suami berkenaan. Suami nak kahwin dengan dia, nikah baru, mahar baru, redha dia. Jika dalam tempoh berkenaan dia masih boleh rujuk oleh suami berkenaan, lepas saja bersih berkenaan yang berikutnya, maka automatik tidak ada lagi peluang untuk lelaki tadi kata aku rujuk engkau. Bahkan dia kena nikah baru, mahar baru, redha wanita berkenaan. Itu kalau yang masih boleh rujuk lah. Kalau the third strike, cerai kali ketiga, tak ada boleh lah. Tunggu wanita tu kahwin orang lain lah, baru boleh dikahwini balik oleh dia kalau diceraikan. Jelas? Okey. Wa bu'ulatuhunna wa yutlaku ala muddatil haid. Dan juga kadang-kadang dilafazkan juga ke atas apa? Tempoh haid. Tempoh haid 7 hari lah, haid. Jadi kadang-kadang kalau ikut perkiraan sama je. Cuma ada yang macam mazhab Syafi'i dia kira start itu kali keempat bersih tu dah hilang. Kalau dia kata ikut mazhab Hanafi, kali ke-3 tu kena sama jugalah kedudukan dia. Dia akan menyebabkan dia sama juga kedudukan, hampir samalah kedudukan untuk bersih dan suci dia tadi. Mana edah tadi sama je. Cuma mazhab Hanafi dia kata haid itulah perkiraan dia. Mazhab Syafi'i kata suci itulah perkiraan dia. Suci itulah dikira. Suci contoh macam lelaki tu cerai bini dia. Ni haid, suci. Haid, suci, haid. Haid dah haid tak sentuh lah. Dalam suci tak sentuh tadi dia ceraikan bini tengah-tengah ni. Maka dah kira 1. Haid, suci balik 2. Lepas tu haid, suci balik 3. Masuk je haid, habis. Kata lepas haid tu 4. Maksudnya kalau yang mazhab mazhab Abu Hanifah pula, haid suci, cerai, haid 1. Kemudian suci, haid 2. Kemudian suci, haid 3. Sama je. Kedudukan sama, masih lagi sama. Tak beza. Cuma masalah apakah yang dilafazkan? Kepada haid itu kah atau suci tadi? Jadi tempoh dia sama. Okey? Okey, ada soalan? Tak ada, okey. Wal abdu, dan hamba pula, orang yang menjadi tawanan perang, dia punya cerai hanya 2 kali je. Dia cerai sekali, dia cerai kali kedua, okay, kalau cerai ni tak boleh rujuk dah. Sekali lah rujuk. Rujuk dia sekali je. Cerai rujuk kali kedua diceraikan, tak ada rujuk dah lagi. Okey. Kenapa? Tengok, nanti kaki 2. Rawa Daruqutni. Telah meriwayatkan Daruqutni hadis nombor 39, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa baginda SAW bersabda, talaqul abdi tatliqatan. Talaqul abdi tatliqatan. Talak seorang hamba itu adalah 2 kali talak saja. Talak seorang hamba itu ada cenderlah 2 kali talak saja. Yang mana maksud dia talak dia berlaku banyak tu saja. Maksud dia kalau tak rujuk sekali, lepas talak kali kedua tak ada rujuk dah. Okey, kalau yang orang berdekah ni talak kali ketiga tak ada rujuk. 2 kali tu masih boleh rujuk lagi. Jelas? Okey. Dah boleh kan tak ada siapa jadi hamba, tak apalah. Kalau jadi hamba faham macam tu. Okey. Tak ada siapa jadi tawanan perang, jatuh macam tu. Dia pasal dalam Islam ni, siapa je tawanan perang, dia adalah dimasukkan dengan hamba. Hamba dalam Islam ni adalah tawanan perang, bukannya hamba kunta-kintik. Dia asal, mungkin orang yang datang kelas awal dulu tahu kisahnya. Saya terangkan berkali-kali. Mana dalam Islam ni, hamba ni dilafazkan kepada tawanan-tawanan perang yang berlaku dengan perang jihad fisabilillah di atas perintah seorang pemerintah Muslim. Maka siapa tawanan dalam tu dipanggil sebagai hamba. Kalau masuk Islam pun, macam kita kalahkan Amerika Syarikat, kemudian tawanan perang tadi tu kita ambil, maka itu semua hamba kita. Dan selagi, walaupun dia masuk Islam, dia masih lagi hamba until kita bebaskan.
Dan beza hamba dan Islam ni cuma satu benda je. Dia tak ada hak untuk milih pemimpin dia dan mentadbir negara dia, tu je. Dari segi masalah hak hidup dapat, hak belajar ada, kan, hak dan sebagainya lainnya ada. Cuma dia tak ada hak untuk menentukan hari tuju hidup dia saja. Tu je. Contoh macam dia kata, saya nak pemimpin yang lain, tak ada. Tak ada hak, itu je. Orang mana Guantanamo punya tawanan pun mana ada hak untuk mengundi ada. Tak ada kan? Macam tu lah cerita dia. Kita pembanduan mana ada hak untuk mengundi ada. Undi pos panduan. Pernah dengar? Tak ada kan? Macam itulah keadaan dia. Seorang tu dalam tawanan, dia tak boleh dapat hak-hak tadi, tu je. Baik. Ustaz Serenggi Tak waras. Orang yang tak ada waras, kewarasan tak boleh. tak waras. Dah ada je. Kau nak apa lah kan macam tu? Akan suruh dia undi apa? Kan dacing tu nampak macam apa, macam dacing tu nampak macam pusing-pusing. Kan? Kan masalah juga. Kita tengok juling apa ni? Kan? Kan itu masalah jugalah. Orang under influence macam tak boleh. Dia macam budak-budak lah. Dia hilang hak. Kan orang-orang yang apa dipanggil safih. Safih ni, orang yang menagih ni panggil safih. Dia punya kawalan harta dia tak layak. Kawalan apa ke hala tujuan hidup tak layak. Di mana maksud dia kerajaan boleh interfere untuk sekat dia daripada merosakkan diri dia. Itu sebab kenapa dia ditangkap dan dikurung. Kan logiknya semua orang ada hak merdeka. Peduli apa kan, dia kata saya sedut dadah, bukan duit pakcik, kenapa pakcik tangkap saya? Dia kata. Dia cakap apa? Kan orang cakap itu. Saya duit ni saya kumpul selama saya kerja. So saya siap dadah, pakcik nak marah sebab apa? Di sini tajuk dia pasal dia safi. So kerajaan interfere, boleh interfere, keluarga boleh interfere, sekat dia gunakan harta berkenaan macam tu. Tu cerita dia, baik. Okay. Saya ni ngantuk sikit. Tadi Ida dah habis Ida yang 3 bulan tu. Lepas tu mahkamah tak jatuh lagi. Terus status wife tu apa? Jatuh. Dia tu sebab saya kata tadi, status dia tadi bergantung pada ketika suami dilafazkan apa suami dilafazkan. Apa suami dilafazkan? Straightforwardnya. Straightforward pun jatuh. So kalau masa time yang mahkamah boleh jatuh, dia boleh keluar orang lain. Tak boleh. Maksud dia macam ni, keluar orang lain tu haram, masih haram. Ikut syariat Islam, keluar bukan mahram tetap haram. Kira masalah dia keluar dengan siapa? Bukan. Court final pun kalau keluar dengan bukan mahram, haram. Maksud dia macam ni. Okey, orang masuk Minang tadi lepas daripada edah dia. Mahkamah tak keluar hukum lagi pun memang boleh masuk. Cuma bentuk komplikasi sikit. Kadang-kadang bila mahkamah tak keluarkan hukum lagi, mahkamah pun dah tahu birokrasi. Kalau dia tak keluar hukum lagi, orang tu dah kahwin baru. Itu jadi kes ada orang apa yang tak settle lagi kes yang pertama, kahwin dengan perempuan kedua, perempuan tu jadi dua suami. Ikut atas kertas. Itu masalah jugalah. Punca tadi kes bukan salah dia, bukan salah perempuan tu. Salah pentadbiran. Kadang-kadang benda ni ialah meletakkan mesti ada lawyer tu tak kena juga. Kadang-kadang memang betul. Di kes masalah perceraian keluarga ni banyak benda yang tengok sebenarnya. Ada benda kadang-kadang suami punya salah, ada benda salah isteri, kan, ada benda memang, tapi mana ada seorang orang perfect. Suami tu mesti ada salah, bini tu mesti ada salah. Cuma masalah dia siapa start dulu dan sebagainya. Tapi tajuk tak penting. Kalau untuk berdamai, tak penting pun tajuk tu. Yang penting adalah nak memaafkan ke tidak. Soalan tu je. Kan, saya tak garam hal tu. Kau tak garam hal tu. Lepas tu dia sebut lagi 3-4 benda, ungkit balik sampai asal perkahwinan dulu, habislah jahanam lah. Sampai bila takkan baik. Sebab kenapa kalau orang tu nak betul dalam masalah perkahwinan tadi, dia tak boleh tidak kena maafkan. Let go. Kena buka betul. Kalau dia ungkit saja satu benda, memang masalah. Ada jadi kes apa pernah dulu. Tajuk macam inilah, timbul tajuk. Orang suami tu buat silap, lepas tu nak damai balik. Kan? Tapi bila suami tadi cakap sepatah je, saya dah bagi macam-macam pada isteri saya. Dia sebut sekali, saya diam. Kali kedua dia sebut, dulu saya bagi sekian, dia bagi sekian. Tu saya 3-4 kali. Saya kata, nak baik ke nak ungkit? Saya kata. Ni saya sebut. Kalau nak baik, lepaskan. Jangan ungkit. Seriously, takkan selamat. Jadi kadang-kadang kes macam tu, benda ni bertangguh kan. Memang kadang-kadang kadang-kadang isteri pun tak rasional. Kan, tak bawa pergi pasar malam pun marah. Minta cerai. Ceraikan saya. Awak tak bawa saya pergi pasar malam. Ceraikan saya. Gila juga. Kan? Nak saya cerita ke? Ada Ustaz. La ilaha illallah, ada. Tak pergi. Kena benda mengandung. Serius dia akan keluar. Confirm keluar dari mulut dia. Dia hentak-hentak kaki No, tak nak pergi juga. Nak pergi juga JJ Sko.
Main dah. Ini benda-benda ni time kena mood dia tak baik. Saya bukan merendahkan wanita, tapi actually dalam keadaan tertentu, percayalah cakap saya, kalau orang perempuan pernah bergaduh dengan lelaki, pernah gaduh tak? Cakaplah pernah gaduh. Okey. Ketika gaduh tu, tajuk A ni, dia akan bincang tajuk A ke akan start daripada mula kenal tu? Mungkin sama mula kenal tu. Dulu mula kita kahwin, sekian, bapak you datang, bapak I datang, semua sekali keluar. Hatta tikus dekat ujung rumah tu pun yang tak ada kaitan kita pun dia salahkan. Bukan kita yang belenggu tikus tu kan. Katak lah, cicak lah, semua sekali keluar. Tahu tak? Jadi konsep tu biasa. Jadi seorang lelaki ni dengar sini. Siapa lelaki yang dah kahwin atau yang dah lama kahwin, dengar sini. Perempuan kalau dia berhujah memang tak nasional. Jangan layan. Maksud jangan layan maksud dia apa? Jangan masuk perdebatan apa dia ajak. Kalau dia ungkit benda sekian. Yelah, saya silap. Cakap itu je. Relax. Tak ada masalah. Tak hilang pun pride. Tak ada macam hilang kejantanan aku kerana mengaku aku salah. Tak ada menangnya. Percayalah cakap saya. Pasal lepas daripada kes tu nanti, katakan dah reda, perempuan tu akan masuk masalah pula. Minta maaf lah, itu saya marah awak. Kan? Biasa macam tu. Kan? Itu biasa, betul tak? Minta maaf cakap lah kan. Kalau tak mengaku pun tak apa, saya faham. Kan? Lepas dah settle down, nanti dia pergi dekat, minta maaf lah hari tu, saya sekian. Kesian abang, dia kata. Lepas tu besok sekejap lagi, minggu depan kau buat pula. Kan? Jangan suami tu jangan expect bini dia akan sentiasa redha pada dia. Tahu? Maksudnya dia akan sampai satu masa nanti berlaku pergaduhan, memang dia akan keluar semua. Yang lelaki tadi kena buka hati lapang-lapang, kata tak apa aku terima. Let go. Janganlah ungkit balik. I bagi juga you barang, habis masalah. Memang masalah. Jadi kadang-kadang boleh macam ni Kak. Kadang-kadang dalam kes mahkamah, kadang-kadang perceraian tadi, bini tu nak happy-happy, tak dengar cakap atau sekian, bini tu nak pergi sekian, nak pergi balik kampung. Kadang kes nak balik kampung. Kau balik kampung? Raya kampung mana? Tusum kalah dah. Baling dadu pun kalah juga. Dah tak puas hati dia nangis. Kan? Lelaki tu buat keras kepala, bawa balik kampung dia. Start mula masa muka orang tua. So last sekali dia akan extend. So last sekali kadang-kadang bercerai pun ada kes tu. Macam tu, benda macam tu kita kata pernah jadi. Kes-kes macam ni. Yang kita kata benda ni nampak kecil dari mata kasar kita, tapi benda tu akan besar. Jadi kadang-kadang mahkamah masuk campur ni penting juga. Saya nasihatkan, janganlah. Dia ada dua cara. Zaman dahulu benda ni depan kadi saja tau. Kadi. Tok kadi jurnikah tu. Simple. Tapi bila datang bawa sama masuk mahkamah ni, actually jangan buat. Pasal benda ni akan memalukan dua-dua pihak. Pasal normally hakim, bila perempuan tu kata minta cerai, tak puas hati dengan suami dia, then hakim kata, apa benda yang awak tak puas hati? So bini dia akan buat apa? Cerita. Dan dia akan ungkit semua benda keburukan yang ada pada suami tadi. Hatta kat punggung dari kurak pun keluar. Faham tak? Yang suami pula nak defend diri, apa dia buat? Balas balik. Ni dalam mahkamah tau, tak settle lah benda pun lagi. Itu sebab kenapa itu Islam ajar fab'athu hakaman min ahlihi, hantar wakil daripada lelaki tadi, wa hakaman min ahliha, dan hakim daripada wanita tadi. Kalau mereka berdua nak berdamai, Allah akan taufikkan mereka berdua akan bersetuju. Jika tidak, dia akan bertentangan. Dia sebab kenapa kalau belah pihak lelaki, kalau masih sayang, nakkan kekal, let go. Jangan ambil berat sangat. Kan bini tu kata je. Biar pun tak apa tengok tempat lain. Apa saya tak sayang. Bintang kat langit tu dengan mata saya mana cantik lagi. Dia tanya tu. Mana mata yang lah lagi cantik. Tak cakap je. Kan jangan ni kasi ajar tipu. Faham tak? Tapi konsep dia macam tu. Wanita ni dia kadang-kadang satu peringkat macam tu dia macam budak. Kadang-kadang dia nak jadi dewasa sangat. Kadang-kadang dia nak jadi kapten. Kadang-kadang nak jadi sekian. Tu masalah dia bila jadi kapten sentiasa dia marah pula. Faham tak? So kadang-kadang benda ni lelaki tu kena pandai. Ini belum cerita kahwin dua. Ini kahwin satu baru. Kan? Jadi konsep dia memang kadang-kadang mahkamah syariah ni benda tu akan kes juga Kak. Tapi kalau apa-apa ada masalah, jangan sekali-kali terus bawa pada mahkamah syariah. Kecuali dah terlampau tak boleh buat apa dah. Pasal bila sampai mahkamah syariah, lawyer akan di-appoint. Kalau tak appoint lawyer, lambat. Appoint lawyer akan cakap, bagi tahu saya apa keburukan suami awak. Cubalah. 1, 2, 3, ketiak dia bulu, dada dia tadi sekian-sekian, semua keluar. Kaki dia ketuat, cekam dia bau busuk sebagainya kan. Gigi dia habis semua keluar, telinga berkerak, habis semua keluar. Cairlah cakap saya. Cukup bodoh, buruk. So, orang kata buruk. Semua keluar. Yang lelaki pula kan dia pakai pasal peluk ni kan.
Pertahankan diri. Mulut dia akan cakap tak? Cakap lah. Tu masalah. Dia keluarlah ayat macam-macam. Ini yang kita kata benda bahaya. Sebab lepas tu takkan baik dah. Kalau macam tu keadaan ni, takkan baik dah lepas tu. Confirm nyampah gila. Tapi kalau dia kata benda tu bawa asalkan dengan keluarga kita saja ke, orang persorangan kita ambil sebagai hakim ke dan sebagainya, lebih baik daripada kita terus buat pergi sampai sana. Bahaya. Saya elakkan. Pasal situ adalah solusi terakhir. Kalau suami itu jahat, tak nak cerai isteri, dia bawa ke mahkamah. Betul. Pukul bini dan sebagainya. Tapi kalau dia tak sampai peringkat itu, jangan sekali-kali. Setakat tak bawa pergi pasar malam ke, tak bawa pergi Sogo, tak bawa pergi beli kasut ke, tak bawa pergi jalan-jalan, pergi honeymoon ke, tak pergi Pulau Redang dan sebagainya, tak usah bawa kes mahkamah lagi. Tahu, yang perempuan. Yang lelaki, ya tadilah. Kalau dia kata bini bisa buat tu, relax. Tak ada masalah. Jangan macam lawan balik. Tak menang. Saya cakap tak menang. Jumpa budak kecil, lawan. Macam mana? Try lawan lah. Kalau boleh menang, buat menang, terror lah. Tapi dalam kes keluarga ni, tak ada kes siapa menang, siapa kalah. Dia kena give and take, tahu. Kena ada tolak ansur. Mana lelaki lebih besar hati daripada orang lain. Pasal dia lah yang menanggung keluarga. Atau dia lah yang mentadbir keluarga tadi. Dia kena maaf, sentiasa maafkan. Kalau dia nak hukum je kerja dia. Kan? Tadi nampak langkah kaki tu macam sengit je Ustaz. Tak boleh lah macam tu. Kan? Kena let go. So, jadi mahkamah tadi tu kadang-kadang memang mahkamah syariah ni saya tak galakkan sangat. Sebab bila masuk mahkamah, itu untuk keputusan terakhir. Kalau dia kata boleh damaikan lagi, bawa orang bertengah, sembang lagi, tanya lagi dan sebagainya. Sampai mahkamah syariah benda tu buruk. Tapi ketika sampai mahkamah syariah tadi, macam kata keputusan. Okey. Keputusan, katakan mahkamah syariah nak clarification, betul tak awak lafaz kepada isteri awak benda berkenaan. Dia kata itu. Tapi isteri, wanita-wanita, dia kena faham. Bila suami dah lafazkan, saya ceraikan awak, start daripada itu kira. 1 kali haid bersih, 2 kali haid bersih, kira. 3 kali, bawa balik ke rumah. Kalau selagi tak habis iddah, jangan keluar. Jangan keluar dari rumah berkenaan. Kena halau, barulah lari. Kan lelaki tu halau-halau, dan lari. Kalau tak halau, tunggu situ. Jangan keluar dari rumah berkenaan. Sehinggalah habis iddah, barulah keluar. Dah keluar tadi, ada nak masuk Pinang, masuklah Pinang. Tak ada masalah. Itu tajuk tadi kan. Masa keluar dengan bukan mahram, tetap tak boleh. Sebelum mahkamah, selepas mahkamah, tetap tak boleh. Okey? Kecuali datang bawa apa? Bawa bapak mentua. Bapak kan? Bawa bapak gitu. Bapak kita tua ikut juga kan? Ni apa ni abah? Ni nak mengenal saya ke? Ni bapak saya. Buat kawan tu macam, aku nak kenal kau ke bapak kau kan? Tanya lah. Yang pentingnya maksud dia, yang tu lepas kisah tadi. Kan? Tapi tajuk asal itu. Tapi lebih baik selesaikan dengan mahkamah. Pasal benda tak ada black and white. Ketika nak nikah baru nanti, katakanlah lepas-lepas kenal, setuju nak nikah. Surat cerai tak keluar lagi. Dia macam mana? Masalah juga kak. So konsep untuk bercerai, untuk perkahwinan yang kedua tadi, wanita tu perlukan surat cerai yang pertama. Pasal dalam rekod dia masih lagi seorang isteri kepada orang lain. Kecuali kalau mungkin dia kahwin 2 kawasan. Tapi still benda tu akan kecoh juga. Tu jadi kes satu suami dekat KL, satu suami dekat Kelantan. Kes apa? Sebab dia nikah sini, rekod kat sana tak lepas lagi. Tu sebab kenapa kita kena jaga kes ni. Ada keadaan tertentu memang benda ni berbahaya lah, menyusahkan keadaan. Kata pasal kena dakwa kat mahkamah nanti. Dia bawa kes ke mahkamah kerana apa? Ada 2 suami. Sedangkan bukan 2 suami. Tapi apa? Paper pertama tak settle lagi, paper kedua dah masuk dah. Itu je, paper je. Paper je, kertas kerja saja. Adapun dari segi urusan memang sah dah. Memang sah dah untuk dapat suami baru. Jelas? Okey. Okey. Wa yasihul istisna'u fi talaqi iza wasalahu bihi. Wa yasihu ta'liquhu bi sifatin wa syartin. Okey. Dia kata dan disahkan, dibolehkan al-istisna, buat pengecualian fit talaqi, dalam perceraian, dalam lafaz talak tadi, idza wasalahu bihi, bila dihubungkan dengan pengecualian berkenaan. Tengok macam cara dia buat. Okey. Ka'an yaqulu li zaujatihi, seolah-olah orang tu berkata pada isteri dia, anti talikun salasan illa ithnatain. Engkau ni talak 3 kurang 2. Maksud dia 1. Itu nama dia saja kan ada lah. Kononnya cikgu matematik kan. Ya, ni mana masalah. Orang kata siapa betul-betul dah lah. Gatal mulut tu kenapa macam tu? Okey. Maksudnya wasaha waqa'at, dan lafaz tu sah. Kalau orang kata keceraian kau 100 kurang 99. Maksud dia 1 je lah kan. Tapi saja yang ada lah. Tak ada kerja lain kan.
Lafaz satu-satu lah dia kata, mungkinlah wallahu alam. Mungkin agaknya kalau talak yang jenis apa, kita sabar dulu, minggu depan, bulan depan baru nak talak tu, dia dan lagi fikir, apa nak kenakan bini aku. Agaknya macam tu ke, wallahu alam lah, saya tak pasti. Pasal kita kata talak yang diletakkan Islam mesti keadaan bersih yang tak sentuh. Maksudnya tak sentuh isteri tadi dalam bulan berkenaan, dalam tempoh suci berkenaan, baru boleh talakkan. Kerana kata dalam keadaan haid tak boleh, keadaan suci yang kena sentuh lagi tak boleh. Kena tunggu sampai suci yang tak disentuh. Bersih tapi tak disentuh isteri berkenaan. Maka itu saja. Mungkin kita kata bulan dah sentuh dah, kena tunggu bulan depan. Macam mana nak kenakan? Agaknya dia try fikir macam tu. Wallahu alam. Yang penting sekarang ni masalahnya, kalau orang tu letakkan pengecualian tadi, dikira tak ada, dikira mempermain-mainkan dan sebagainya. Mungkin orang tu yang cakap macam tu ke, wallahu alam. Kan cakap berbunga-bunga ke. Wasaha, mana talak itu sah, waqa'at, dan jatuh talqatan wahidah, satu talak. Okey. Qala alaihi salatu wassalam, kenapa dia kata ni? Dia kata macam ni kerana dalam sabda Rasulullah SAW, man a'taqa aw talaqa wastasna falahu thunyahu. Barang siapa membebaskan hamba atau menceraikan dan dia buat pengecualian, contoh macam aku ceraikan kau, tetapi dia buat macam pengecualian macam tu kan, falahu thunyahu, maka untuk dia adalah apa, perceraian, ada pengecualian yang dia buat. Apa exception yang dia buat pada lafaz dia? Ai istisna'uhu. Dzakarahu Ibnu Athir fi nihayah. Disebut apa tajuk ni oleh Ibnu Athir dalam nihayah fi gharibil hadis. Ibnu Athir karang kitab berkenaan dengan lafaz-lafaz hadis yang gharib. Maka Nabi gunakan, ambil letak, tak apa. Kalau orang tu nak lafazkan dan buat pengecualian, maka sah. Talak dia sah dan juga jatuh. Cuma pengecualian tadi dikira pakai. Dia tak ada letakkan 3 tadi. Dia pakai 2 tu tolak 2, 3 tolak 2, maksud 2 tak ada, 1 saja ada. Ni kalau orang tu gunakan lafaz berkenaan. Kenapa? Tak pasti. Ada orang buat ke? Wallahu alam. Tapi soalan macam ni biasa timbul lah. Kalau orang tu kata kan. Dalam fiqh kadang-kadang timbul tajuk ni. Benda kadang tak berlaku. Tapi ustaz, kalau orang kata zaman dahulu dibahaskan oleh para ulama fiqh dia kata kalau sekiranya seorang imam, kain serban dia ada benang tu melirik jatuh lubang jamban, apa hukum dia? Sebenarnya ada seorang kata macam mengagut je, tak ada soalan lain ke nak tanya. Tapi bila zaman kita orang pakai mikrofon, kemudian seret hujung sana, apakah hukum dia? Jadi last kali tu tajuk dia, faham tak? Kadang-kadang ada soalan-soalan macam ni. Zaman kita mungkin tak pakai, zaman sekarang akan datang mungkin pakai. Mungkin zaman datang semua orang akan gunakan istilah macam ni. Saya nak tepung tu 5 kilo tolak 4. Dia nak 1 kilo je, tapi dia kata 5 kilo tolak 4. Gula tu 2 kilo tolak 1 ya. Okey. Mana nak 1 kilo je. Kan? Mana tahu dia buat macam tu, Allah alam, bahasa akan datang. Mana dia tahu kan? Orang sekarang ni pun dah guna bahasa macam-macam. Yalah macam dulu kan perkataan. Ya. Kalau dia cakap macam tu, maknanya kita kena buat 5 kilo, buang 4. Betul lah. 1 kilo Dia nak macam tu. Ya, tak ada. Lepas tu gula 2 kilo. 5 kilo, buang 4. Maksudnya, 1 kilo? cara dia ukur tu lah. Tak tahulah kita jenis macam tu kan. Kalau saya tak layan kan, bagi 1 kilo je. Dia cakap banyak lempang. Kerja lain ke kan? Buat kerja lain. Tapi kadang tak tahu, ada orang mungkin gunakan bahasa tu. Wallahualam, zaman akan datang. Zaman dahulu gay tu happy. 60-an, 70-an. Lu gay is happy. I am gay. It's actually I am happy. Tahu? Saya tanya budak muda kita. Tahu? Tak tahu? Dia gay tu happy. Asalnya gay tu happy. When somebody say I am gay, in 60s, in say 50s, 70s sebenarnya, I am gay meaning I am happy. Dalam kamus pun. Buka dalam tahun 80-an, 70-an, 90-an 90-an ke atas, I am gay. Jangan cakap. Orang tak akan cakap. Maksud dia, benda ni penggunaan bahasa masa akan datang. Wallahu a'lam, saya tak tahu. Kau jenis perangai macam tu kan, tak senonoh, tak kerja lain kan. Cakap satu dah lah. Member yang tu lah. Kan? Member. Member apa salah? Member tu lelaki ni. Oh ya ke? Oh ya, okey. Bukan kawan. Bukan kawan? Ya. Oh, barang lelaki? Member tu barang lelaki. Oh ya ke? Kalau cari dalam ada Oxford punya kamus tu. Oh ya? This my member. Ni member saya. Masalah tu. Oh ya. Ini masalah bahasa kan. Jadi satu masa nanti mana tahu orang bercakap macam tu, dia kata pada bini dia, I cerai you 5 tolak 4. Macam itu mana tahu kan. Kalau dia cakap itu, pengecualian dia dikira. Itu je. Kalau mungkin ada benda tertentu orang tu gunakan pengecualian kan. Mereka ceraikan awak dengan syarat. Pasal dia yang berikut dia penting. Wa yasihu, dan sah juga
ta'liquhu bi sifatin aw syartin, menggantungkan cerai tadi dengan sifat tertentu atau syarat tertentu. Ni yang bagi taklid ni. Orang kata kalau sekian yang lepas akad nikah, kan zaman sekarang lah, saya tak ingat start tahun bila yang orang mula, 80-an. Setahu saya 70-an tak ada rasanya. Bila lepas akad nikah kan, kemudian dia akan ada lafaz. Lelaki dia akan cakap lafazkan, saya nama sekian adalah dengan ini, memperakui bahawa kalau sekiranya saya meninggalkan isteri saya 4 bulan Qamariah saya berturut-turut, ataupun dan saya tak memberikan nafkah pada dia dan waris saya tak memberikan nafkah pada dia dan tempoh berkenaan, kemudian ataupun saya menyakiti isteri saya dengan penyakitan, kesakitan yang menyata, dan kemudian dia mengadu pada pihak hakim, dia bayar bagi pihak saya RM10 ke RM1 tak tahu. Maka jatuhlah. Actually benda tersebut jatuhlah. Ia sama seperti kalau orang tu kata 80-an ada 70-an tak ada rasa. Sebab masa saya kat nikah dia buat. Okey, 80-an ada. 70-an tak ada. Tadi tu baca tu. Tadi tu baca kan, suruh sekian. Okey. Jadi itu taklid dipanggil. Bahkan apa dia taklid ni berjalan dan tak boleh batalkan. Tahu? Tak ada orang macam saya sumpah batalkan taklid saya batalkan taklid. Dia jadi jatuh dah jalan. Macam juga orang kata kalau Liverpool menang jatuh talak. Dia kata begini, ya kalau Liverpool menang betul. Dan macam ni jadi kes kat Perak tu waktu saya sekolah tu. Kawan saya cerita dia kata ada timbalan kadi ke timbalan kadi daerah kot. Mulut dia kata kan. Dia ustaz lah bukan budak. Ustaz. Ketimbalan kadi ke ustaz? Lebih ustaz lah. Yang penting dia ustaz. Dia kata pada bini dia, tak tahulah gaduh apa benda, wallahualam hari tu. Dia kata dengan anak dia, mak engkau, kalau dia tak kemas baju aku balik nanti, jatuh talak. Dia cakap macam tu. Dia marah sangat kau bini tak kemas rumah, wallahualam. Dia patut kena tolong juga bini dia. Anyway dia pergi. Dia balik rumah, bini dia hari tu mood tak baik. Bini dia sengaja tinggalkan lagi. Jatuhlah. Sampai di mahkamah Tok Intan, kemudian hakim ke kadi daerah suruh dia lafazkan. Dia kata, cik gajah ke kitab mana? Dia kata, saya dah buat taklid tu jatuh. Kenapa nak suruh saya lafazkan pula cerai satu lagi? Kata bini saya dengan lafaz yang lain. Lafaz taklid tu dah selesai dah. Dan tak perlu saya ulang balik. Kena lafazkan pula aku ceraikan di kau. Mana boleh? Lafaz taklid dah jatuh, lafaz soreh pula kena. Itu dia marah pula. Dia marah dah kadi. Tapi lepas tu rujuk bini dia balik. Cuma cerita tak ada kerja tak situ, mana tak senonoh kan. Jadi kes orang macam ni. Jadi kan cik, macam jadi kes yang kita cerita Imam Hanifah kan. Orang tu kan dia kata dengan bini dia, bini dia marah sangat. Lelaki dia kata pada bini dia, kan kau tak cakap dengan aku sampai azan, kan azan, aku ceraikan kau. Bini tu diam, tahan. Tak cakap apa. Dia pun pening kepala. Macam mana nak buat ni? Nak tangkap balik? Tak boleh dah. Dia jumpa Imam Abu Hanifah suruh muazzin azan awal. Bila azan awal je, bini tu pandang dia, Alhamdulillah yang lepaskan aku daripada genggaman kau. Lepas tu dia pun kata Alhamdulillah yang pasal azan subuh ni, dia kata azan subuh. Jadi tak azan subuh lagi pun. Lepas tu Alhamdulillah, terima kasih pada Abu Hanifah yang telah menjadikan kau kekal dalam genggaman aku. Dia cakap bini dia. Ini jadi kes jugalah. Pasal dia tak boleh retract, non-retractable. Tahu tak? Tak boleh patah balik. Dilafazkan jatuh. Cuma kalau itu sumpah boleh patah balik. Kalau orang tu sumpah, aku sumpah demi Allah tak nak jejak ke rumah kau. Puasa 3 hari atau fakir miskin 10 orang atau bebas orang hamba. Itu boleh buat. Ataupun orang tu bersumpah apa saja, sumpah kita boleh batalkan balik. Nazar pun boleh batalkan dengan kafarah sumpah. Tapi kalau dia maafkan balik tak? Macam kes yang tak lipat baju ke, dia balik hati dah sejuk. Dia maafkan setuju. Tak boleh. Jatuh dah. Jatuh. Benda tu jatuh dah dengan syarat tadi. Kalau pintu nak hilangkan, lipat baju cepat. Ataupun campak baju tu campak dalam sungai. Nampak tak ada baju. Okey, it's okay. Maksudnya dia memang tak boleh Buat sendiri boleh kalau kita yang buat kan? non-retractable. Maksudnya dia dah cakap dah. Kalau kita anak tolong tak ada masalah. Anak tolong lipatkan sampai tak berlaku benda berkenaan tak ada masalah. Tapi bila anak pun tengok aja, mak pun buat ke kepala, then okey. Benda dia last cakap aja. Kalau Liverpool lawan Arsenal, Liverpool kalah atau Arsenal menang, jatuh talak. Tak ada retract balik. Walau benda bongok. Bukan benda belakang, benda bongok panggil. Benda bongok kan. Kalau semut tu menang, kalahkan spider tu, jatuh talak. Jatuh. Lawan spider. Kalau spider aku menang, spider kalah. Kalau ikan tu menang, ikan tu kalah. Habis. Jatuh. Tak boleh tarik balik. Itu sebab kenapa jangan main dengan talak. Mainlah benda lain. Kan? Tak ada benda kan? Tak ada benda lain. Main benda tu kenapa? Kan? Tak ada je lain. Main bumping ke? Bumping sebanyak. Kan okey.
Kan bumping ke, lompat-lompat pagar ke, terjun tangga kan. Tangga yang setaklim tinggi, kena terjun. Apa jadi? Kan banyak kerja lain. Yang main talak kenapa? Kan tu konsep dia, jangan main talak. Lafaz saja. Kalau straw ini, kalau gelas ini, kalau bekas ini, kalau sini, kalau apa saja, jatuh. Jatuh dah. Tunggu jatuh sifat je. Kalau benda tu hilang, terbakar, tak jadi apa, dia tak ada masalah. Tapi dia kata benda tu ada lagi, berjalanlah hukum dia. Macam tadi kes baju tadi kan, dia tak boleh sedut balik. Aku patah balik. Tak ada aku patah balik. Kan aku janji ke, aku benda ke tak ada jadi apa. Kan pergi mahkamah pun tak lepas. Itu sebab kenapa lelaki yang kata pada bini dia, engkau tak cakap dengan aku sampai azan subuh, aku ceraikan kau. Dia lafaz macam tu saja, jatuh. Itu sebab bila jumpa Abu Hanifah, Abu Hanifah tak kata suruh puasa 3 hari dan sebagainya, tak. Kenapa kata pergi suruh muazzin azan sebab nak lepaskan hukum tadi. So dia patah balik, tiba bini cakap sebelum azan subuh. Lepas lah. Mana kena langgar hukum ni. Macam tadi baju kata jangan lipat kan. Kalau kata ke Arsenal menang kalah, kena pastikan tak menang. Atau tak kalah. Tu cerita dia. Itu sebab kenapa jangan main dengan talak. Talak ini bukan benda permainan. Bila dia kata sungguh dia sungguh, gurau dia sungguh. Kaitkan dengan bola, kaitkan dengan bulan mengambang ke tidak, kaitkan dengan hujan ke tidak. Kalau hujan hari ni, dia main game. Cabar-mencabar dengan bini, laki bini. Kalau abang betul-betul berani, cuba cabar saya. Cuba bagi saya ni. Betul. Kalau hujan hari ni, jatuh talak. Gila apa? Tak ada kerja lain ke? Kan cuma main tenteng dan sebagainya kan. Tanam pokok ke. Kan buat kerja lain. Bukan main dengan talak. Talak jangan main. Main dengan talak. Talak ni jatuh terus. Tak ada reverse. Dan tak ada gear reverse. Kalau ikan berenang, kalau sungai Pahang naik air, kalau anda kata hujan turun, sebut saja jadi benda berkenaan, talak jatuh. Talak jatuh. Jadi benda disebut tadi, talak jatuh. Okay, misal ta'liquhu bisifat, bisifah. Misal contoh juga pengantungan talak tadi dengan sebarang sifat, an yaqula laha. Seorang lelaki tu kata pada isteri dia, anti talikun fi syahri kadza. Engkau ni diceraikan dalam bulan sekian. Sebut bulan Kata bulan Ramadan datang je, jatuh dah talak engkau. Disebut macam tu, sampai Ramadan jatuh. Au idza nazalatil amtar, kalau turun hujan. Kita katakan turun hujan. Kalau hujan turun, engkau diceraikan. Serius, tak kerja lain ke? Fatut laku inda tahaqquqis sifat. Maka tertalaklah wanita berkenaan ketika terrealisasinya sifat tadi. Bulan itu masuk, hujan itu turun, atau bulan itu mengambang, matahari itu naik, kan tanah itu kering, pokok itu berbuah. Kalau pokok itu berbuah, kan? Kerja tu macam, abang faham tanam pokok tu tak benda tu, tak elok pun, tak ada buah pun. Kalau buah macam ni? Kalau pokok tu berbuah, engkau tercerai. Tak ada kerja lain ke? Kan? Dia bengang dengan bini dia, dia dam macam tu. Buat apa? Kan? Benda lain RM1,000 ke? Pergi dekat pergi Langkawi ke? Kan? Bayar hotel tinggal dekat sana ke? Perjalanan sekian ke? Beli durian usangking sekarang habis durian. Ada lagi. Beli durian king sekilo ke? Sekilo tak banyak. Ini lah. Maksud dia, apa yang lain? Jangan main dengan talak. Jangan main talak. Sebut saja jatuh. Realisasi sifat tadi dan jadi. Wa misalu tatliquhu bisyart, dan misal perumpamaan contoh penggantungan cerai itu dengan sebarang syarat. An yaqula laha, bahawa seorang lelaki itu kata pada isteri dia, idza dakhaltid dar fa anti taliq. Kalau kau masuk je rumah tu, engkau tercerai. Masuk je rumah, cerai. Fatat luku bidukhuliha, maka fatutallaqu bidukhuliha, maka tercerailah wanita berkenaan dengan masuknya dia ke dalam rumah tersebut. Okey? Wastu nisa li hadza. Dan diambil hukum di sini bagi perkara ini biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, al muslimuna inda syurutihim. Orang Islam ini dikira pada syarat-syarat mereka. Apa benda mereka syaratkan, ia dikira berjalan. Termasuk dalam perkara ini. Walaupun nampak macam gurauan, tapi masih juga dikira sebagai terlaksana. Okey. Ada soalan? 38 dah boleh balik kot. Ngantuk serius. Hari ni seharian tak tidur. Ada benda tadi sekian, balik-balik sini, lepas tu lepak sini, sembang lagi, tak ada tidur. Ngantuk sikit. Tak ada soalan? Tak apa, soalan tanyalah. Nak baca lagi, malas sebenarnya. Kalau soalan tak apa. Ada soalan? Tak ada? Tak ada? Bagusnya. Dia kalau ustaz lain beria nak tanya soalan.
Ustaz tu tebal bagi soalan. Kenapa ustaz tu bagi bagi soal, orang nak soal. Ustaz tu nak lari kan. Beri soal. Macam Ustaz Kariman, dia suka lari, dia tak bagi jawab soalan. Semua orang bagi soalan pada dia. Dia tak ada soalan. Okey. Okey. Jelas. Jadi yang kita ambil tadi berkenaan dengan talak bid'i, kita ulang balik sebenarnya. Talak bid'i dengan talak syar'i. Maksudnya talak bid'i ini adalah tolak perceraian yang dibuat oleh seorang lelaki pada waktu isteri sedang haid atau bersih yang disentuh. Maka dalam perkara ni yang dia kena buat adalah rujuk pada isteri dia, pegang sehingga kalau anda kata dia datang haid, bersih, datang haid balik, lepas tu kalau nak cerai, kalau tidak kalau tidak peganglah sebagai isteri yang sah. So dia tak boleh buat macam tu, tak dibenarkan. Talak yang syar'i itu macam tu. Maksudnya orang tu cerai isteri pada bukan keadaan haid dan bukan dalam keadaan bersih yang disentuh. Bukan haid dan bukan bersih yang disentuh. Itu dari bagai talak syar'i atau talak sunni. Kemudian wanita-wanita yang tak ada talak bid'i, talak sunni ini adalah wanita yang umur kecil, wanita yang dah menopause ke monopause? Menopause. Kemudian wanita yang hamil, dan juga yang terakhir wanita yang diceraikan sebelum sentuh. Okey. Kemudian kita ambil berkenaan dengan cerai tu. Bini minta cerai, Ustaz. Bini minta cerai kena valid. Kan kita kata bini minta cerai kena valid. Kenapa? Alasan bagi tahu. Okey, dan cerai pada lelaki, cerai dimiliki oleh orang yang merdeka 3 cerai. Untuk orang yang boleh rujuk 2 kali je. Cerainya 3, rujuk balik boleh 2 saja. Dan bagi orang hamba ataupun tawanan perang hanya 2 kali saja. Sekali bila rujuk, sekali lagi cerai, maka tak boleh dah dirujuk semula. Dan kemudian kalau anda kata orang tu buat pengecualian pada cerai dia kata 5 cerai kurang 3, mana 2 saja dan sebagainya, maka dia berjalan. Begitu juga sekiranya orang tu dia ikatkan, dia gantungkan cerai dia tadi dengan sifat. Macam tadilah orang yang di Malaysia sekarang ni, bila lepas pernikahan dia akan lafazkan, dan jika saya meninggalkan isteri saya bla bla bla, itu panggil sifat. Kalau terjadi jadi sifat tersebut, maka automatik apa? Untuk wanita tadi dia hak untuk minta perceraian. Dan kalau dia kata macam akak tadi, wanita yang minta cerai, kita ada khuluk tadi. Khuluk tadi untuk penembusan awal. Dan normally atas dasar kalau dia kata pemudaratan berlaku, taklid yang dilafazkan ketika perceraian tadi boleh melindungi wanita tersebut. Kalau wanita tadi tak dapat nafkah pun macam tu juga. Confuse yang khuluk tu, kalau perempuan bayar balik yang pada lelaki dengan pengetahuan lelaki tu lah, dengan pengetahuan suaminya. Maksudnya sebab saya ada borak dengan abang dia pun tanya, dia kata kalau kata perempuan tu niat nak bayar, tapi ibaratnya perempuan tu bayar pada suami, katalah letak bawah bantal kan, tapi suami dia tak tahu. Tak ada, dia kena penerimaan. Penerimaan lah. Yep. Mana tak letak tiba-tiba letak 1000. Tahu ke tak? Apa ni? Rupanya bini dah cari hilang. Tak boleh. Dia kena terima. Bini dia hilang, letak dia 10,000. Ni macam mahar bayar hari tu. Tak ada. Dia kena terima. Ada berlaku penerimaan. Tu Nabi kata pada lelaki berkenaan, terima balik kebun kau, ceraikan dia satu. Nabi suruh terima dahulu. Kan lelaki perempuan tu kan, dia kata, ya Rasulullah, aku tak kata pada suami aku ni sebarang masalah, tapi aku tak nak kufur dalam Islam. Atau kan bila Nabi katakan dia, hal tarudina alaihi hadiqatahu, kau nak pulang balik tak kepada dia kebun dia yang dibagi pada kau sebagai mahar? Dia kata ya. Nabi kata pada lelaki berkenaan, aku bila ambil balik kebun kau, ceraikan dia satu cerai. Kalau yang lelaki tu tak nak terima, tak jalan lah. Taklah. Dan kalau dia kata wanita tadi, sebab kenapa wanita tadi kalau dia tak nak dengan suami itu tadi, kena bagi alasan kenapa. Kenapa atas dasar apa? Dia tak layan saya. Dan bagi tahulah. Pecah-pecah cerita tu. Saya kata bogel lah lelaki tadi. Bogel, tahu bogel. Kan letak peguam jenis marah lelaki. Lagi masalah. Memang saja dia cari tu. Poin-poin tadi memang bogel lah. Lelaki tu bogel dalam mahkamah. Kenapa baju kan? Bogel habis, kurap, tumpuk kat sini. Ada sekian ketiak, tak ada cukur bulu, bla bla bla, ketiak dia masam. Anything. Saya nak dekat dia tapi bau dia hanyir. Tak kira tu pulang lah. Apa je baunya ada kan. Letak benda berkenaan itu syarat. Boleh. Atas syarat untuk minta perceraian. Dan bahkan kalau anda kata konteks tadi, mungkin bukan khuluk. Bahkan boleh jadi benda terjadi akan berlaku dengan fasakh daripada mahkamah. Kalau suami tak nak ceraikan, mahkamah boleh ceraikan. Atas sebab itulah, atas sebab kerana apa? Kerana kemudaratan yang berlaku pada wanita tersebut. Kalau wanita tu bersabar lebih baik sebenarnya. Kalau wanita tu bersabar lebih baik. Suami dia perangai macam tu, dia bersabar lebih baik daripada dia minta cerai sebenarnya. Tapi kalau dia kata tak tahan sangat, dia minta lah. Tak menjadi masalah. Pasal mungkin wanita tadi takut dia kufur dalam Islam.
takut dia engkar untuk melayani suami dia, dan minta. Kadang-kadang kepada suami-suami tertentu yang kadang-kadang cerita macam ni kan, bila bini minta cerai sangat, kadang ada saya pernah nasihatkan orang tu, saya kata kalau sayang bini tu lepaskan. Pasal kalau dia kekal bawah awak dan masih lagi dia tak taat pada awak, dan dia menyebabkan awak menyebabkan dia berdosa, maka better let go. Kan, daripada dia berdosa, baik let go. Kalau sayang kan, siapa pun masuk neraka kerana apa? Sebab ingkar kepada dia. Apa gunanya? So better let go. Kan pegang, kalau dia kata dalam keadaan macam tu, unta macam kucing dia, tak nak cakar-cakar kan, tinggalkan. Tinggal. Let go, faham? Jangan simpan lagi. Sebab benda tu mungkin dia akan bahagia dengan orang lain, Allah Ta'ala alam. Tapi dia, kalau dia kata suami tadi, tu lelaki ni kena berjiwa besar. Tahu? Kan, perut besar dah, jiwa kena besar. Okey. Kita sambung kemudian insya-Allah. Okey, wallahu a'lam. Nanti kita akan sambung kemudian berkenaan dengan tajuk talak ni sebelum nikah, apa boleh berlaku ke tidak dan sebagainya. Talak. Nantilah. Nanti kita bincang. Okey. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.